Mari kita bersatu dalam doa. 我们一起进入祷告。 Kami bersyukur bahwa Allah kami adalah Allah yang selalu menuntun akan kehidupan setiap kami. 主，我们感谢你，我们的上帝是不断的带领我们每个人的道路， Di dalam setiap langkah kami ada jejak anugerah daripada Tuhan. 在我们每个的脚步有上帝恩典的脚步。 Bahkan kalau kami bisa sampai di penghujung tahun ini semua karena anugerah daripada Tuhan. 如果今天我们可以到年底，我们知道这一切都是你的恩典。 Dan Allah yang telah memimpin kami di tahun ini, kami rindu Allah yang sama memimpin setiap kami ketika kami hari ini ingin mendengarkan firman Tuhan. 主啊，你已经带领了我们也渴慕今天也带领我们来聆听你的话语。 Kiranya Tuhan berbicara di dalam hati kami. 求你对我们每个人诉说， Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami. 求主预备我们每个人的心， Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, 好让我们的心成为肥沃的， yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. 好让我们的心成为肥沃的土，预备好来听你的话语。 Dan biarlah benih firman Tuhan itu berakar, bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat di dalam hati setiap kami. 恳求你的话语在我们的心里可以多结果子，几十倍、几百倍。 Dan kiranya Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan sederhana kepada jemaat Tuhan di tempat ini. 主，你使用你两位仆人，好让他们可以很清楚的把你的话语传开，让每个人可以听得清楚。 Kami memohon kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah setiap kami. 我们恳求恩灵自由的工作。 Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹，早上好。 Saya bersyukur sekali setiap mendapati Bapak Ibu Saudara pada hari ini boleh datang ke rumah Tuhan. 我非常感谢上帝，可以看到弟兄姐妹可以来到上帝的殿中来敬拜主。 Berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang setia mengiring Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. 我可以看见弟兄姐妹忠心的跟随上帝。 Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur 148. 我们翻开诗篇第148篇， Ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. 从第1节到第6节。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia kemudian di dalam bahasa Mandarin. 首先用印尼语，然后用华语。 Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Ayat 8 ya? Ayat 8. Ulang. Oh, 第1节ulang。第1节到第6节，你们要赞美耶和华，从天上赞美耶和华，在高处赞美他，他的众使者都要赞美他，他的诸君都要赞美他，日头月亮你们要赞美他，放光的星宿你们都要赞美他，天上的天和天上的水你们都要赞美他，愿这些都赞美耶和华的名，因他一吩咐，便都造成，他将这些立定，直到永远远。他定了命，不能废弃。Ayat 6. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dapat melewati rangkaian Natal yang berjalan dengan baik. 弟兄姊妹，我们感谢上帝，我们可以度过一系列的圣诞节的崇拜会。 Tanggal 23, 24, 25 kita melihat bagaimana Allah memimpinnya. 我们可以看见上帝带领了23号、24号和25号的崇拜会。 Dan saat ini kita memasuki sebuah momen di mana kita menunggu pergantian tahun. 我们现在进入一个时刻，我们在等待新的一年来到。 Di momen ini banyak sekali yang berlibur. 在这个时刻，很多人就去旅游， Mereka pergi ke tempat-tempat yang indah untuk melepas penat. 他们到非常美丽的地方去那边玩， Sebagian pergi melihat pemandangan yang hijau. 有的去风景美丽的地方去那边度假， Sebagian pergi melihat gunung. 有的人去高山那边享受， Dan mungkin ke tempat-tempat lainnya. 还有可能去其他地方。 Kita berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa negara kita itu cukup luas untuk didatangi dan melihat tempat-tempat yang indah. 我们可以想，我们的国家已经够大，并且有很多
美好的地方。 Tetapi sesungguhnya bumi itu lebih luas, Bapak Saudara. Banyak sekali tempat indah yang bisa kita kunjungi dan datangi. 地球这个地球是非常浩大的，我们可以去很多地方去那边玩。 Namun kalau kita melihat, Bapak Saudara, bumi yang begitu luas ternyata kalah luas dengan sebuah planet Jupiter. 我们看地球是那么的大，但是如果和木星相比的话，我们的地球都显得小。 Di hadapan planet Jupiter ini ternyata bumi terlihat begitu kecil. 我们的地球和木星相比的话，我们的地球显得非常渺小。 Walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara, kita melihat lagi bahwa ternyata Jupiter itu begitu kecil di hadapan matahari. 如果和这木星和太阳相比的话，那么这个木星就显得非常渺小。 Ternyata matahari begitu besar. 太阳是那么的大。 Dan kalau kita melihat lagi, Bapak Saudara, ternyata matahari hanya sebuah titik di hadapan bintang-bintang lainnya. 我们看太阳只不过是一个小点，比起其他大的星。 Bahkan ada sebuah bintang yang paling besar. Matahari bagaikan seperti debu di hadapan bintang paling besar di galaksi kita ini. 然后在我们的这个银河系有一个非常大的星，然后太阳就显得非常渺小。 Bahkan Bapak Saudara, bintang yang paling besar ini pun ternyata tidak apa-apanya dibandingkan dengan galaksi kita, galaksi bumi, galaksi Bima Sakti. 那么这么广大的这个星，如果比这个银河系就显得就非常小。 Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, galaksi kita bukan satu-satunya galaksi. Ternyata di luar sana ada begitu banyak galaksi, ada puluhan bahkan ratusan galaksi yang ada di luar sana. 我们住的银河系其实只有其中一个，在所有的这个星系团。 Dan kalau kita tahu siapa yang menciptakan semuanya ini, 如果我们知道是谁创造这一切， siapa yang menjadi penguasa semuanya ini, 是谁掌管这一切， maka kita akan menyembah dan terkagum-kagum kepada pencipta kita. 我们就会敬拜他、敬佩他。 Bapak Saudara, sebuah pertanyaan. 弟兄姐妹，有一个问题： Jika Allah adalah sungguh penguasa atas seluruh ciptaan, bagaimana seharusnya kita bersikap? 如果上帝是真正的掌权这个万有，那么我们的心我们应该有怎么样的态度？ Yang pertama, Bapak Saudara, 第一的， bahwa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. 第一，我们应当赞美上帝、荣耀上帝。 Ada sebuah kata yang diulang terus-menerus di dalam Mazmur 148. 刚才我们读了诗篇148篇，有一个词不断的重复， Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. 就是赞美耶和华、赞美上帝。 Mazmur 148 adalah sebuah mazmur pujian kosmik. 诗篇148篇是一个宇宙性的赞美诗。 Mazmur 148 memberikan sebuah gambaran bahwa seluruh ciptaan memuji Tuhan. 诗篇148篇描绘了一个画面，就是所有的创造者都要赞美上帝， Langit, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung semuanya memuji Tuhan. 就是天、太阳、月亮、星宿，一切都要赞美上帝， Bahkan manusia juga memuji Tuhan. 包括人类在内也要赞美上帝。 Bahkan ketika manusia gagal memuji Tuhan, seluruh ciptaan yang ada tetap memuji Tuhan seperti sebuah paduan suara akbar. 当人类不愿意、软弱、失败，不去赞美上帝，那么其他的创造物，他们是一个大的诗班来赞美上帝。 Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan untuk tidak memuji Tuhan. 没有一个受造物，他们不去赞美上帝。 Ini mengingatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, 这就提醒我们， siapapun kita, 无论我们是谁， apapun jabatan kita, 我们的职位是什么， apapun yang telah kita capai di belakang, 无论我们的成就是什么， harusnya tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan. 这一切就不能拦阻我们来赞美上帝。 Di hadapan Tuhan, 在上帝的面前， tidak ada seorang pun yang berdiri lebih tinggi daripada yang lain. 没有一个人比任何人站得更高。 Kita berdiri di atas tanah yang sama, 我们都站在同一个的土地， yaitu anugerah. 就是恩典。 Bapak Ibu Saudara, Mazmur 148 adalah sebuah mazmur yang sangat-sangat indah untuk menunjukkan kepada kita mengapa kita harus memuji Tuhan. 诗篇148篇是一首非常美丽的诗，为什么？它告诉我们为什么我们要赞美上帝。
Ayat yang kelima tadi mengatakan bahwa kita harus memuji Tuhan karena Ia adalah Allah yang menciptakan dunia. 第5节刚才告诉我们，为什么我们要赞美上帝？因为他是创造了世界。 Pencipta adalah pribadi yang harusnya kita berikan rasa syukur dan hormat tertinggi dalam kehidupan setiap kita. 我们应当把我们的敬拜、我们的尊荣归给上帝。 Tanpa diciptakan, kita tidak mungkin ada hari ini. 如果上帝没有创造我们，我们今天根本都不存在。 Ayat yang ke-6 juga mengatakan bahwa Tuhan itu menetapkan dan memelihara kita. 第6节也告诉我们，上帝立定也看顾保守我们。 Bapak Saudara, ketika manusia membuat sesuatu, 弟兄姐妹，当人做了某件事， kita ingin sesuatu itu kemudian berjalan sendiri dengan baik. 我们就渴望这些某件事可以自动化， Kita beri nama autopilot. 我们就说它是自动的运行。 Kalau kita bangun sebuah bisnis, 如果我们创造了一个事业， kita ingin itu berjalan sendiri. 我们就希望它可以自己的操作， Bahkan tanpa kita hadir di sana, bisnis itu bisa berhasil dan menguntungkan untuk kita. 我们就渴望我们没有在那边管理这个生意，可以仍然赚钱， Kita tidak perlu lagi campur tangan di dalamnya. 所以我们就不用操心。 Tetapi Bapak Saudara, ketika Allah menciptakan dunia, 弟兄姐妹，当上帝创造世界的时候， walaupun dunia memiliki sebuah sistem yang sangat baik dan bisa berjalan dengan baik, 虽然这个世界有没有的系统，它可以正常的运行， Allah tidak pernah meninggalkan dunia ini barang sedetik pun. 上帝从来没有离开这个世界，哪怕是1秒钟。 Tangan Allah selalu ada bagi dunia ini. 上帝的手不断的托住这个世界， Allah selalu memelihara dunia ini. 上帝不断的看顾保守这个世界。 Dan kemudian Bapak Saudara, dikatakan di ayat ke-14 bahwa Tuhan itu meninggikan umatnya. 在第14节，上帝在那里说：“上帝高举他的子民， Segala keberhasilan dan pencapaian hidup kita bukan alasan untuk berhenti memuji Tuhan. 我们人生所有的成就，不是让我们停止不去赞美上帝， Bukan alasan kemudian kita untuk membanggakan diri sendiri. 也不是一个理由把荣耀归给自己。 Tetapi itu adalah sebuah alasan dan kesempatan untuk kita mengembalikan segala pujian kepada Tuhan. 我们的成就是一个理由，我们把荣耀归给上帝。 Artinya Bapak Saudara, 意思是说， pujian bukanlah sebuah reaksi saat hidup kita baik. 意思说，我们赞美上帝，不是因为我们的生活一切顺利， Ketika keluarga baik-baik saja, 不是当我们的家庭美满， ketika perusahaan kita untung banyak, 不是当我们的公司赚大钱， ketika pekerjaan kita setiap bulannya berjalan dengan 不 lancar, 是当我们的工作每个月都很顺利， barulah kita memuji 我 Tuhan. 们才赞美上帝。 Bukan Bapak Saudara. 不是这样的， Bukan sekadar sebuah perasaan saat hidup nyaman. 不是一个舒适的感觉。 Kalau semuanya tenang dan damai, barulah saya bisa memuji 如 Tuhan. 果这一切顺利都很好，我才赞美上帝。 Tapi dari Mazmur ini kita belajar bahwa pujian dan pengakuan kita terhadap Tuhan adalah karena Ia adalah Allah yang berdaulat atas segala-galanya. 我们从诗篇我们可以学习，我们赞美上帝是因为他掌权，他掌控一切。 Walaupun keadaannya sulit, 即便 kita tetap memuji nama Tuhan. 我们仍然赞美上帝。 Bapak Saudara, kalau kita tahu mercusuar di laut, 弟兄姐妹，如果我们知道在海面有这个灯塔， mercusuar itu tidak hanya menyala waktu laut itu sedang tenang. 这个灯塔不是海平静的时候它才发亮， Mercusuar itu tidak hanya menyala ketika ombak itu sedang tenang-tenang saja. 这个灯塔不是海浪平静的时候它才发亮， Tetapi mercusuar itu justru dibutuhkan dan menyala bahkan ketika badai yang besar itu datang. 这个灯塔最需要的时候就是当暴风来临， Bahkan ketika angin yang kencang itu bertiup. 就是暴风来临的时候，黑暗的时候最需要灯塔。 Bahkan ketika kegelapan itu menyelimuti lautan. 当黑暗来临的时候，我们最需要灯塔， Mercusuar itu tetap menyala. 灯塔不然的发光。 Mazmur 148 mengajarkan kita bahwa pujian kepada Tuhan bukan reaksi terhadap satu hal yang menyenangkan. 所以诗篇148篇教导我们，我们赞美上帝不是当一切顺利， Tetapi pengakuan bahwa Allah tetap berdaulat. 但是我们承认上帝仍然掌权， Baik saat laut tenang maupun saat badai datang.
无论海面平静，无论暴风来临， Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun ini mungkin kita tidak semua menutup tahun dengan cerita yang menyenangkan dan indah. 弟兄姐妹，在这个年底，我知道不是每个人他有美好的故事来结束这一年。 Tetapi ada sebuah berita hari ini Bapak Saudara, 但是今天有个信息，我想告诉大家， bahwa ada Allah yang mengendalikan hidup kita. 就是有上帝掌控我们的生命， Allah yang tidak tergoyahkan. 上帝从来不摇动， Allah yang kesetiaannya tidak pernah berubah. 上帝的心思从来不改变， Bersama-sama dengan kita. 他就与我们同在。 Dan karena itulah kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. 因此，我们要高举，我们要赞美他的名。 Karena itu kita memuji Tuhan bukan karena siapa kita. 我们赞美上帝，不是因为我们是谁， Bukan karena apa yang kita alami. 也不是因为我们所经历的是什么， Tetapi karena siapa dia yang kita puji. 我们赞美他，因为我们认识他，他是上帝，我们才赞美他。 Yang kedua, Bapak Saudara, 第二点， kalau Tuhan itu penguasa atas seluruh ciptaan, bagaimana harusnya kita bersikap? 如果上帝是万有的创造的，我们应当有怎么样的态度？ Membiarkan Allah memerintah dalam hidup kita. 我们要让上帝在我们的生命中掌权。 Saya akan membacakan Kolose pasal yang ketiga, 我要读哥罗西书第3章， ayat yang ke-12 dan seterusnya. 从第12节开始。 Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 哥罗西书3章第12节，所以你们即使神的显明、圣洁、蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的，又要叫基督的平安在你们的心里做主。你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。 Bapak Ibu Saudara, Mazmur 148 tadi berbicara tentang pengakuan mulut kita. 弟兄姊妹，诗篇118篇是说我们口中的宣告。 Kolose 3 akan membawa kita kepada ketundukan daripada hidup kita. 哥罗斯第3章要带领我们在生命有顺服的心。 Di ayat yang ke-15, Bapak Saudara, 第15节这样说， dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. 又要叫基督的平安在你们的心里做主。 Kata memerintah itu dapat digambarkan sebagai seorang wasit yang memimpin dan mengarahkan sebuah pertandingan. 做主在他的原文就相当于一个裁判员，他在带领这个比赛。 Bagian firman Tuhan ini bukan hanya ingin berkata bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat dalam hidup setiap kita. 这些经文不单要告诉我们，耶稣基督是我们的拯救者， Tetapi dia adalah penentu arah, dia adalah pembuat keputusan, dan dia adalah prioritas dalam hidup setiap 主 kita. 耶稣是我们的优先，是帮助我们决定方向的上帝。 Allah memang adalah penguasa kosmos. 上帝是创造宇宙万物， Tetapi Allah lebih rindu memerintah di dalam hati setiap kita. 但是上帝更渴望他在我们的生命可以掌管我 Allah 们的 lebih 心。 rindu menguasai hati kita. 上帝更渴慕他可以掌管我们的心。 Bapak Saudara, hati di sini adalah
pusat dan kontrol atas kehidupan manusia. 我们谈这个心，心是人生的中心， Tempat di mana kita mengolah berbagai pertimbangan. 在心我们可以反复思想很多的问题， Tempat di mana kehendak berkecamuk di dalamnya sampai kita membuat sebuah 我 keputusan. 们在心里我们想很多事情，然后我们做决定。 Dan Allah ingin berkuasa atas hati kita, 所以上帝要在我们的心掌权， atas seluruh hidup kita. 在我们的整个生命掌权。 Dan Allah rindu berkuasa bukan hanya separuh hati kita, 所以上帝不单要一般的掌权我们的心， bukan hanya 50% daripada hati kita yang dikuasai oleh Tuhan, 所以上帝不仅要50%来掌权我们的心， bukan 80% hati kita dikuasai oleh Tuhan, 也不是80%。 bukan sekedar 99,9% hati kita dikuasai oleh Tuhan. 上帝也不肯占我们的心99%， Tetapi Allah rindu menguasai 100% hati dan kehidupan setiap kita. 但是上帝要我们的心全心的交给他，他来掌管。 Maka seorang bernama Timothy Keller berkata demikian. 所以有一个人他叫提摩太开勒，他这样说： Jika Yesus bukan Tuhan atas segala hal, ia bukan Tuhan sama sekali. 如果耶稣不是所有的上帝，他根本就不是上帝。 Kalau kita tidak membiarkan Tuhan menguasai segala hal di dalam hidup kita, 如果我们没有请耶稣来掌管我们整个人， mungkin dia bukan Tuhan atas hidup 所以 kita. 那么他肯定不是上帝。 Bapak Saudara, ada sebuah cerita yang pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan. 弟兄姐妹，有一个牧师曾经讲一个故事， Cerita ini mungkin bukan sebuah cerita historis, 这个故事不是一个历史性的故事， tapi cerita yang dia buat sendiri. 这个故事他是自己编的。 Satu kali Bapak Saudara, ada seorang yang tinggal di rumah yang sangat besar. 有一天有一个人，他住在很大的房子， Rumahnya ini memiliki 10 kamar. 他的房子有了10个房间， Rumah yang besar bukan? 所以这个房子是非常大。 Dan dia tidur di rumah itu pada malam hari. 所以一个晚上他就在那边， Dia kunci 睡觉。 pintu. 他就把门锁起来。 Dia tidur di malam hari. 他在晚上的时候，他睡在那里， Kemudian Bapak Saudara, di tengah malam 然后在半夜的时候， ada sebuah ketukan yang kuat. 有敲门的声， Ketukan itu berulang kali dan makin lama makin besar. 所以这个敲声越来越大声。 Dan kemudian orang ini membuka pintu. 之后，这个人就打开门来， Rupanya sang iblis yang datang ke rumahnya. 原来是魔鬼来到他的家里， Iblis ini kemudian memukul dia. 所以这个魔鬼就打他， Iblis ini kemudian mengobrak-abrik rumah dia. 他就把房子搞得乱七八糟， Setelah puas pergilah ia. 然后他就走了。 Pemilik rumah ini sangat bingung. 所以这个房东他就感到很困惑， Bagaimana mengatasi iblis ini? 他怎么样可以处理这个魔鬼？ Dia mencari pertolongan ke sana dan kemari. 他到处寻找帮助， Tapi tidak ada yang berani menghadapi iblis ini. 但是没有人敢去面对魔鬼。 Ketika dia pulang, 当他回来的时候， di siang hari, 在中午的时候， ada sebuah ketukan yang lembut. 有一个轻轻的敲声， Kemudian dia membuka pintu itu. 然后他就打开门， Ternyata Tuhan Yesus yang datang. 原来是主耶稣来。 Pemilik rumah ini 这个房东 mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. 就请耶稣进来， Dan pemilik rumah ini berkata, 这个房东就这样说 Tuhan, 主啊， sekarang tinggallah di dalam rumahku. 请你住在我的家里， Aku memberikan kamu 1 kamar. 我就把一个房间给你用， Kamu tidur di sini. 你就可以睡在那边， Kamar ini menjadi milikmu. 这个房间就属于你的， Kamu mau apain terserah kamu Tuhan. 这个房间是你的，你要怎么弄都可以， Kamu mau dekorasi boleh. 你要装修也可以， Kamu mau pindahkan barangnya ke sini dan ke sana 你 boleh. 要把里面的家具重新设计也可以， Ada yang kamu mau robohkan atau kamu mau bangun, silakan Tuhan. 可能你要重装都可以。 Baik kata Tuhan. 主耶稣就说好啊， Kamu memberi saya satu kamar ini. 你就把这一间房间你就给我， Saya akan jaga 1 kamar ini. 这个房间我会看守，我会看守。 Kemudian saudara, malam tiba. 然后弟兄姐妹，晚上来临， Ketukan yang sama kembali lagi. 同样的敲声在响， Ketukan yang hebat dan kuat. 这个敲声越来越大， Ternyata iblis itu datang lagi. 魔鬼再一次来， Ia kembali melakukan hal yang sama. 他同样行同样的事情。 Kemudian iblis ini pergi. 后来这个魔鬼就走了，
Lalu kemudian orang ini bertanya kepada Tuhan, 这个人就问耶稣 Tuhan kenapa engkau tidak menolong saya? 主啊，刚才为什么你没有帮助我？ Kamu memberikan saya satu kamar ini, 主耶稣说：“你把这间房子你给我， dan inilah yang saya jaga. 你给我一间房子，我就看守它。” Kata pemilik rumah ini, kalau Kantong begitu, yang so- kalau begitu saya berikan Tuhan 8 kamar di rumah saya. 所以他就对耶稣说：“我不但给你一间房间，我就把8间房间给你。 Baik, kata Tuhan, ”主耶稣说：“好啊， 8 kamar ini akan saya jaga. 这8间房间我会看守。 Di malam berikutnya, ”在晚上的时候， iblis yang sama datang lagi. 同样的魔鬼再来一次， Dia kembali melakukan hal yang sama. 他同样行了同样的事情， Lalu kemudian pergi. 后来他就走了。 Orang ini bertanya kepada Tuhan, 这个人在问耶稣 Tuhan kenapa engkau tidak menolong saya?：“ 主啊，为什么你没有帮助我 Tuhan mengatakan hal yang sama. ？”主告诉他同样的事 Kamu memberikan 8 kamar dalam rumahmu. 你只给我你的8间房间， Saya menjaga 8 kamar ini dengan baik. 我就看顾这8间房间。 Baik, kata pemilik rumah itu. 这个人就说：“好， Saya akan memberikan seluruh bagian rumah ini kepada Tuhan. 我就把整个房子所有的房间我就给耶稣。 Ini sertifikat rumah saya Tuhan. 这是房产证， Ini kunci rumah saya Tuhan. 这是钥匙， Tuhan yang kelola dan Tuhan yang jaga. 求主管理。” Baik, kata Tuhan. 耶稣说：“好。” Kamu tidur di kamar ini. Saya berikan kamar ini untuk kamu. 耶稣就对他说：“你就睡在这里吧。 Malam itu, Bapak Saudara, ”然后晚上的时候， ketukan yang sama 同样的敲声， juga kembali mengetuk rumah itu. 魔鬼再次来，再敲门。 Lalu kemudian Tuhan membuka pintunya. 后来耶稣就打开门， Ketika iblis melihat, 当魔鬼遇见耶稣， terkejutlah ia. 魔鬼就吓了一跳。 Dia berkata kepada Tuhan, 魔鬼对耶稣说 mohon maaf Tuhan, ：“ 耶稣，请你原谅我， saya salah rumah. 我找错房子了， Saya permisi dulu. 我该走了。 Dan iblis itu pergi. ”后来魔鬼就走了。 Bapak Saudara, apa yang saya ingin sampaikan? 弟兄姐妹，我讲这个故事，其实我是要讲什么呢？ Bahwa Tuhan rindu menguasai seluruh hati kita. 就是耶稣渴望来掌权我们整个生命， Bukan hanya sebagian daripada hati kita, 不是我们心里的一部分， tapi semuanya 就是整个心里， dikuasai oleh Tuhan. 我们需要耶稣来掌管。 Di penghujung tahun ini, Bapak Saudara, 在今年的年底， mari kita bertanya dengan jujur. 我们就很诚实的问自己： Adakah Kristus sudah memerintah di seluruh aspek kehidupan kita? 是否耶稣在我们每个生活的层面已经做主了？ Adakah sebuah aspek yang masih kita pertahankan dan kendalikan oleh diri kita sendiri? 是否我们的生命还有某个领域我们不愿意交给耶稣，我们要自己来控制？ Entahkah kehendak pemikiran kita atau keegoisan kita yang mengendalikannya? 可能我们的想法，可能我们的自我中心来控制这一切。 Bapak Saudara, mari kita belajar menyerahkan relasi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, masa depan kita, cara berpikir kita, dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. 弟兄姐妹，所以我们要学习把我们所有的、我们的人际关系、我们的工作、我们的家庭、我们的将来，把这一切交给耶稣。 Dan biarlah Allah berdaulat bukan hanya atas alam semesta, tetapi Dia berdaulat dan memerintah di dalam hidup kita. 让耶稣不是在万有掌权，而是在我们的生活、我们的生命掌权。 Yang ketiga, Bapak Saudara, 第三点， miliki karakter seperti Allah. 我们要拥有上帝的品格。 Bapak Saudara, poin kedua ini bukan pengulangan dari poin kedua, 这第三点不是第二点的重复， melainkan sebuah buah nyata dari pemerintahan Kristus atas hidup kita. 这就是上帝掌管在我们的生命真实的果子。 Ayat ke-12 sampai 14 memunculkan karakter-karakter Kristus. 从第12节到第14节，在那边有基督的品格。 Belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih sebagai pengikat daripada semuanya. 怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心、饶恕、爱心，就是联络全德的。 Bapak Saudara, ini bukanlah sebuah tuntutan moral kosong saja, 这不是道德的一个要求， tetapi Paulus membukanya dengan sebuah identitas yang harus dimiliki oleh seorang anak Allah. 但是保罗是有一个基督徒的身份来说这个事情。 Maka Paulus berkata di awal, 所以保罗在之前他是这样说：
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. 所以你们既是神的选民、圣洁、蒙爱的人。 Bapak saudara, kita adalah orang yang telah dipilih dan dikasihi dan dikuduskan oleh Allah. 弟兄姊妹，我们是上帝所拣选的、上帝所爱的人。 Karena itu ada sebuah kalimat yang di Alkitab ada namun di slide ini nggak ada. Kata kenakanlah, 所以在圣经里有这个句话，就说披上， kenakanlah 要带上 akan semua karakter-karakter Allah ini. 这些上帝的品格，我们要穿上。 Bapak saudara, karakter Allah ini bukan hanya sekali dua kali dilakukan. 所以这个上帝的品格不是我们一次两次把它行出来， Kita melakukan kasih hanya satu kali, lalu selanjutnya kita tidak lakukan. 我们不是把爱只有行一次，后来我们就没有行了。 Tetapi karakter Allah ini melekat di dalam diri kita. 这些上帝的品格是粘在我们的身上， Menjadi sebuah gaya hidup yang tidak terpisahkan dari diri kita. 上帝的品格成为我们生活的方式，是离我们不开的。 Menjadi sesuatu yang bahkan juga menguasai akan hidup kita. 这些上帝的品格是掌管我们整个人生。 Bapak saudara, ada seorang bernama Brother Andrew. 弟兄姐妹，有一个人，他叫做 Brother Andrew， Dia dikenal sebagai God Smuggler, 他被认为是上帝的一个走私者， penyelundup Allah 就 katanya. 是上帝的走私者。 Dia adalah seorang yang lahir dan besar di Belanda, Bapak saudara. 他是在荷兰出生长大， Di lingkungan Kristen, 他在基督教长大， namun dia tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika itu. 但是当时他不是真心的跟随耶稣， Dia juga melakukan dosa seperti orang kebanyakan. 他就和众人一样同样犯罪。 Kemudian Bapak saudara, satu kali dia berjumpa dengan Allahnya. 然后有一次他遇到了上帝， Di sanalah dia mengalami sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. 在那里他有真正的悔改， Dan di sanalah dia kemudian mulai belajar untuk mengenakan karakter-karakter Allah ini. 他认识上帝悔改之后，他就开始穿上上帝的品格。 Dan ketika dia mulai belajar mengenakan karakter-karakter Allah ini, dia berkata, 当他学习穿上上帝的品格，他就这样说： Tuhan memanggilku bukan untuk nyaman, 上帝呼召我不是为了个舒适， tetapi untuk percaya dan taat, bahkan ketika itu menakutkan. 上帝呼召我是要我信靠他，即便那是有害怕的事情。 Dan kemudian Andrew berubah total. 然后这个 Andrew 整个人被上帝改变， Tuhan memanggilnya untuk dapat pergi ke negara-negara yang tidak menerima iman Kristen. 上帝就呼召他到其他国家，在那边就是他们不接受基督教， Dia membawa Alkitab ke negara-negara itu. 他就把圣经带到那些国家， Membagikan Alkitab dan membagikan firman Allah kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus sama sekali. 他就把圣经分享给他们，同样把上帝的话分享给他们。 Di dalam kondisi itu, saudara, 在这样的情况之下， dia mengalami satu hal yang tidak mudah. 他遇到的很难的事情， Dia kemudian ditangkap, 他就被抓， dia kemudian disiksa, 他就被折磨， dia kemudian ditindas. 他就被打。 Tetapi kepada penindas itu dia berkata, 但是对那些折磨他的人，他这样说： saya tidak membenci orang yang telah menindas saya itu. 我不恨那些折磨我的人， Mereka adalah orang-orang yang harusnya dikasihi dan bahkan dikasihi oleh Tuhan. 他们是上帝所爱的人。 Bapak saudara, Brother Andrew menyatakan sebuah hal yang begitu indah. 所以弟兄姐妹 ，Brother Andrew 他写明了一个非常美好的事情， Bahwa karakter Kristus terus ia kenakan di dalam dirinya. 就是上帝的品格，他一直穿上，一直用上。 Bahwa kasih Kristus tetap ditunjukkan meskipun keadaan sulit. 即便在很难的情况之下，他仍然把上帝的爱心活出来。 Bahwa dia mengenakan karakter untuk mengampuni bahkan ketika ia disakiti. 当他被伤害的时候，他同样可以去饶恕， Bahwa ia selalu bersabar walaupun dunia menekannya. 即便世界压迫他，他仍然有耐心。 Bapak saudara, di dalam penutup tahun ini, 弟兄姐妹，在今年的结束， mari kita ingat, Bapak saudara, 让我们记得， bahwa
kita bukan hanya dipanggil untuk memuji Tuhan atau membiarkan Dia memerintah, 所以我们不单被呼召来赞美上帝，不单让上帝掌管我们的生命， tetapi membiarkan karakternya muncul di dalam kehidupan setiap 但 kita. 是我们要让上帝的品格在我们的生命中可以把它活出来， Sehingga karakter Kristus menjadi sebuah pakaian baru yang dikenakan oleh kita. 所以上帝的品格成为我们新的衣服，我们把它穿上， Pakaian lama kita 我 tanggalkan 们把旧衣服脱下来， dan karakter Kristus kita 我 kenakan. 们就穿上上帝的品格， Dan biarlah kita menjadi orang yang dikuasai oleh Kristus. 好让我们成为上帝的爱所充满的人。 Mari kita berdoa. 来，我们一起祷告。 Tuhan, kami rindu Engkau berdaulat di atas kehidupan setiap kami. 亲爱的主啊，我们渴慕你在我们每个人的生命中，你掌权， Biarlah kami memuji Tuhan dengan mulut dan hati kami. 帮助我们用我们的口，用我们的心来赞美你。 Kami rindu Engkau menjadi Raja atas hidup kami. 我们渴望你在我们的生命中成为王， Dan biarlah kami tunduk kepada Tuhan dan pemerintahan Tuhan. 我们就降服上帝的统治。 Kami rindu juga terus diubahkan menuju serupa dengan Kristus. 我们渴望不断的被上帝改变，好让我们可以越来越像你， Hingga kami menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. 好让我们的生命可以结出许多果子来荣耀上帝的名。 Kami rindu Tuhan menanggalkan manusia lama kami. 我们愿意把我们的旧人旧衣把它脱下来， Segala perbuatan dosa dan kekejian kami tanggalkan. 一切行罪恶一切的事情，我们把它脱下来， Dan biarlah kasih Kristus yang kami kenakan. 我们就穿上上帝的爱， Dan biarlah kelemah lembutan yang kami kenakan. 我们穿上上帝的品格，就是温柔、 Kerendahan hati, kesabaran, dan hati yang mau mengampuni yang kami kenakan. 谦卑的心、耐心，我们就把它穿上。 Dan biarlah Tuhan memerintah atas hidup kami. 我们求上帝掌管我们的生命。 Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 上帝祝福我们。